السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah Maghrib mendengarkan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, yakni kitab fikah mazhab Syafi'i. Ini pada bab menghuraikan bab undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama memahami berkenaan dengan satu tajuk. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin rabbal alamin, yakni tajuk sunat akad nikah pada muka surat 774. Sunat akad nikah. Akad nikah mempunyai beberapa perkara sunat yang patut dilakukan untuk memuliakan akad tersebut. Antaranya akad nikah. Akad tu maknanya kontrak ataupun ikatan nikah. Dan apabila di saat akad nikah atau berlangsung akad nikah itu, ada beberapa perkara sunat yang sepatutnya atau patut kita lakukan sebagai memuliakan akad nikah, yang mana sunat yang disunahkan agak banyak juga apabila berlangsungnya akad nikah. Yang pertama, khutbah nikah sebelum akad diadakan. Yang pertamanya, khutbah nikah sebelum akad diadakan. Khutbah disunatkan bagi pihak suami atau wakilnya. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara mauquf dan marfu'. Yang tarjihnya telah berlalu. Sesungguhnya berkenaan dengan khutbah nikah ini sudah dibincangkan pada tajuk khutbah nikah yang lepas dan juga hadis tentang kedudukan hadis ini sudah berlaku tarjih, diterangkan tentang status dia. Yang ini daripada hadis ini bermaksud apabila seorang tamu ingin berkhutbah kerana sesuatu hajat seperti bernikah dan lain-lain, maka hendaklah dia berkata, yakni sehingga akhir hadis. Dalam tajuk ini hanya nak menyentuh tentang kesunatan, sunat untuk berkhutbah seperti khutbah nikah. Yang apabila nak bernikah, sebelum daripada nikah disunatkan untuk berkhutbah, membaca khutbah ataupun berkhutbah. Yang mana hadis ini telah disebutkan sebelum ini di bawah tajuk sunat-sunat khutbah. Boleh rujuk dalam kitab ini juga berkenaan dengan sunat-sunat khutbah. Masuk khutbah di sini, khutbah nikah, khutbah nikah.
bukan khutbah Jumaat, khutbah nikah. Sebelum berlangsungnya nikah, sebelum termeterinya pernikahan itu sunat untuk berkhutbah sebagai nasihat, sebagai peringatan kepada pengantin ataupun bakal pengantin. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk kedua-dua pengantin. Sunat mendoakan kebaikan untuk pengantin ketika majlis perkahwinan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Nabi SAW mendoakan seorang ketika berkahwin, baginda berkata, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Nikah, bab hadis-hadis mengenai apa yang dikatakan kepada pengantin, hadis nombor 1091. Begitu juga Imam Abu Daud dalam kitab Nikah, bab apa yang dikatakan kepada pengantin, hadis nombor 2130, dan juga Imam Ibn Majah dalam kitab Nikah pada bab tahniah perkahwinan, hadis nombor 1905. Ini adalah merupakan ucapan doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika perkahwinan. Ini baginda berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ini adalah merupakan doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW pada majlis perkahwinan ataupun majlis pernikahan itu. Dan kalau kita hadir di majlis itu, bolehlah kita baca doa ini. Kalau tidak dibacakan oleh juru nikah, boleh kita baca doa ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, yang bermaksud semoga Allah memberkati untuk kamu, semoga Allah memberkati ke atas kamu, semoga Allah menghimpunkan di antara kamu dua dalam kebaikan. Ini adalah doa. Jadi kita boleh doa, baca doa ni. Kalau tak ingat, boleh ambil gambar lah, ambil gambar doa, screenshot itu, ataupun buat buku ni. Masa majlis nikah baca buku doa. Orang kata kenapa buat buku, tak hafal. Boleh juga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, berdoanya. Yang ketiga, menghebahkan akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan memukul gendang. Akad nikah sunat diberitahu kepada orang ramai supaya mereka boleh berkumpul di majlis tersebut. Merahsiakannya adalah makruh. Yang ketiga, sunat masa akad nikah itu menghebahkan, memberitahukan tentang majlis akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan, contohnya memukul gendang, yakni menggembira, tanda gembira di antaranya dengan memukul gendang, ataupun kalau di tempat kita ni apa tu yang memukul tu? Kompang. Kompang. Biasa kita berkompang masa hari makan-makan. Masa akad nikah tak ada kompang-kompang kan, tak ada kan. Kita tak samalah apa yang Nabi nak ni, maknanya masa akad nikah ni, sunat akad nikah, masa akad nikah tu dihebahkan, maknanya diberitahukan kepada orang ada majlis akad nikah. Nak jemput tak jemput tu perkara yang lain. Maknanya nak ceritanya, nak menghebahkan, menzahirkan kegembiraan dengan menghebahkan akad nikah, dan juga menzahirkan kegembiraan dengan memukul gendang atau berkompang. Akad nikah sunat diberitahu kepada orang ramai supaya mereka boleh berkumpul di majlis tersebut. Dan juga akad nikah sunat pula diberitahu kepada orang ramai agar orang ramai boleh datang ke majlis tersebut. Merahsiakan akad nikah adalah makruh. Diam-diam je, nikah diam-diam aja. Di mana makruh. Dan boleh jadi fitnah lah, orang tak tahu. Dia bernikah, tiba-tiba dia duduk berdua-duaan ataupun duduk serumah ataupun kesana kemari berkenderaan. Orang kata bila menikah, macam mana kat ni. Jadi bagaimana nak akan timbulkan fitnah, sangka buruk orang, sedangkan kita lah yang merahsiakan.
Sedangkan nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW, dan dia adalah merupakan satu muamalah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan hendaklah kita menghebahkan dia. Disunatkan memalu gendang serta melagukan nasyid yang mengandungi makna yang baik bagi melahirkan kegembiraan. Rasulullah SAW bersabda, yang ini sunat memalu gendang ataupun kompang, itulah yang ada macam yang diamalkan kita tu, kompang, berkompang, dan juga melagukan nasyid. Banyak nasyid-nasyid kan yang boleh dilagukan ataupun boleh dinyanyikan sempena meraihkan pernikahan ini. Nasyid yang liriknya tidak bertentang dengan syarak lah. Nasyid puji Allah, nasyid selawat kepada Rasulullah, dan juga boleh nasyid-nasyid berkenaan dengan perkahwinan, kegembiraan, tentang perkahwinan boleh, selagi tidak membawa maksud yang bertentang dengan syarak. Yang ini nasyid yang mengandungi makna yang baik bagi melahirkan kegembiraan. Nasyid makna yang baik, melahirkan kegembiraan. Rasulullah SAW bersabda, a'linu hadzal nikah wadribu alaihi bil ghirbal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab nikah, bab menyebarkan berita perkahwinan, hadis nombor 1895 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang bermaksud, hebahkanlah pernikahan ini dan palulah gendang bersempurnanya. Ini adalah merupakan anjuran daripada Rasulullah SAW. Hebahkanlah pernikahan, iklan. Iklan tu hebahan. Kan kita panggil iklan, iklan. Seperti azan, iklanu fi dukhulil waqti shalah. Mana azan tu adalah iklan, pemberitahuan telah masuk waktu sembahyang. Iklan tu pemberitahuan ataupun hebahan. Sudah dimelayukan iklan. Iklan, kita panggil iklan kan, dia panggil i'lan. A'linu, ini adalah merupakan fi'il amr. Yani hebahkanlah. A'linu hadzal nikah, hebahkanlah nikah ini. Itu adalah merupakan anjuran daripada Nabi lah, suruh hebahkan. Dan palulah gendang bersempurnanya. Bergendang, ada kompang ke, gendang besar ke, gendang kecil ke, boleh. Kan macam-macam gendang. Kita pun bergendang juga. Kan ada gendang besar, ada gendang kecil. Faslu ma bainal, dan hadis yang lain pula, faslu ma bainal harami wal halali ad-dufu was-sawt. Ia bermaksud pemisah di antara perkahwinan yang halal dan yang haram ialah gendang dan suara hiruk pikuk. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis Kitabun Nikah, bab hadis-hadis mengenai penyebaran berita perkahwinan, hadis nombor 1088, dan juga lain-lain. Maknanya ulama lain pun ada meriwayatkan juga. Dan juga banyak hadis lah yang berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan apa? Hadis berkenaan dengan pemisah di antara perkahwinan, pembeza, pemisah di antara perkahwinan yang di antara halal dan haram ialah gendang, yakni suara hiruk pikuk. Apa maksudnya? Perkahwinan itu adalah halal. Jadi perkara yang halal tidak perlu untuk disembunyikan. Lebih-lebih lagi perkahwinan itu adalah satu daripada syariat Nabi Muhammad SAW dan merupakan syariat yang kira agung lah. Di antara dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran berkenaan dengan perkahwinan. Di antara dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran berkenaan dengan iman, akidah. Di antara dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran berkenaan dengan harta pusaka. Maknanya dia adalah sesuatu yang agung di sisi Allah, pernikahan yang mana naklah dihebahkan dia. Yang mana beza di antara halal haram. Haram tu apa? Zina tu haram. Pernikahan tu adalah halal. Yang halal tu naklah dihebahkan. Kalau haram tu biasanya memang orang diam-diam je. Ada orang berzina terang-terangan ataupun heboh-heboh. Beza di antara yang halal dan haram. Pernikahan tu adalah halal, perzinaan itu adalah haram. Beza di antara dua tu ialah gendang dan juga hiruk pikuk. Mana kesibukan, kegembiraan, menampakkan dia ada satu majlis, yakni majlis pernikahan.
Dan dalam hadis yang lain pula, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab nikah ba'da hadis mengenai penyebaran berita perkahwinan, hadis nombor 1089. Ia bermaksud sebarkanlah berita perkahwinan ini, lakukanlah ia di masjid dan palulah gendang kerananya. Ini adalah merupakan dalil pernikahan boleh dilakukan di masjid. Ada orang kata tak boleh nikah di masjid. Mereka menyamakan menikah di masjid itu macam menikah di gereja. Saya pun tak faham masyarakat sekarang. Macam-macam benda. Ada orang berpandangan begitu. Bukan orang sembarangan kadang-kadang. Sedangkan ada hadis ni, Nabi menyebut Musallam, sebarkanlah berita perkahwinan ini. Nabi suruh sebarkanlah, hebahkanlah, lakukanlah, waj'aluhu fil masajid, dan perbuatkanlah dia. Nya tu balik kepada nikah, fil masajid, dalam masjid. Nabi suruh buat dalam masjid. Mana ada orang yang menyamakan nikah dalam masjid tu macam dalam gereja, dalam kuil. Na'udzubillah. Apakah Islam tu sama dengan gereja dengan kuil? Tak tahu dari mana dia punya akal boleh timbul begitu. Ada orang ni, saya dah tengok dia punya YouTube, na'udzubillah, bukan sembarangan juga. Ini ada hadis. Sebab kadang-kadang kita ni cepat untuk menghukum kepada orang Islam yang lain begini-begini. Sedangkan orang Islam tu patut kita sayang. Bukan kita nak menghukum dia begini-begini dan sebagainya. Cepat sangat, lancang sangat lidah ni nak menghukum. Jadi kena jaga. Salah hukum seseorang yang mengkafirkan satu orang, dia tidak kafir, dia akan jadi kafir. Seseorang yang mengatakan satu orang itu melakukan perbuatan bid'ah dan dia tidak melakukan bid'ah, dia yang melakukan bid'ah. Mana tuduhan itu? Dan kalau kita nak memberi pandangan, ada orang yang tidak menghormati masjid, tidak bersuci nak masuk masjid, itu tak ada kena-mengena menyamakan pernikahan di masjid sama dengan pernikahan di gereja ataupun di kuil. Kalau kita nak menasihati orang agar menjaga kemuliaan masjid, nasihat. Jangan menyamakan orang Islam tu beramal seperti kuil dan juga gereja. Jadi itu adalah merupakan perkara yang amat salah dari segi penafsiran. Sebab apabila kita nak menasihat masyarakat agar memulai masjid, jangan masuk masjid dalam keadaan hadas, jangan masuk masjid dalam keadaan haid, masuk masjid mesti dalam keadaan suci, tutup aurat, jangan hingar-bingar. Itu tidak boleh nak menghukum orang Islam menikah masjid seperti menikah di gereja. Kena nasihat agar jaga kemuliaan masjid. Lakukanlah ia di masjid dan palulah gendang kerananya. Naklah. Dan juga palulah gendang kerananya. Yang ini kerana apa? Kerana menzahirkan akan kegembiraan nikah, menghebahkan dengan gendang. Jadi bukan bermaksud bergendang dalam masjid, maknanya bergendang di luar masjid lah. Apabila dah berlaku nak menikah tu adalah gendang-gendang. Keluar masjid, habis pernikahan tu adalah gendang-gendang, maknanya menzahirkan kegembiraan. Kita juga disunatkan menzahirkan kegembiraan dengan keseronokan dan berhibur dengan hiburan yang berakhlak dan jauh daripada dosa. Yang ini sunat. Sunat apa? Menzahirkan kegembiraan dan keseronokan. Bila? Masa nikah. Dan berhibur dengan hiburan yang berakhlak dan jauh daripada dosa. Dan boleh berhibur di waktu itu, syaratnya hiburan yang berakhlak, hiburan yang berpekerti mulia, berpekerti Islamiah, dan juga jauh daripada dosa. Jadi di antara dosa yang boleh berlaku dengan sebab berhibur ni sebab mukhalatah. Nah, ini bercampur laki-laki dan perempuan. Itu yang tidak boleh. Ataupun lirik. Kalau ada nasyid-nasyid tu lirik yang tidak sesuai dengan syarak, itu tidak boleh lah. Jadi mukhalatah tu percampuran laki-laki dan perempuan tu memang nak kena jaga agar setiap perkara yang kita lakukan tu dapat barakah. Menikah ni adalah satu keberkatan.
Dan barakah itu akan hilang apabila adanya perkara yang haram, bercampur gaul laki-laki perempuan tanpa ada batas, berhibur dengan sampai terkeluar daripada moral Islam, lirik-lirik yang bertentangan dengan syarak, dan ada makan minum yang haram. Itu adalah perkara yang haram, tetapi disuruh untuk dianjurkan untuk bergembira dan berseronok dan berhibur dalam batas yang dibenarkan syarak. Boleh makan minum, tak salah. Boleh berhibur, ada nyanyian-nyanyian, zikir ataupun nasyid yang tidak bertentangan dengan syarak, boleh. Gembira. Islam ni bukan agama yang beku, mesti masam muka sepanjang masa, bukan. Kadang-kadang orang faham, orang salah faham Islam ni agama yang masam muka. Islam agama yang takut sepanjang masa, bukan. Islam ni agama yang memang hidup gembira. Islamnya agama yang sentiasa hidup ada harapan, harapan masa depan dia. Yang ini sebab apa? Di depan dia kegembiraan, di depan yang syurga. Kesemua tu adalah Islam. Bukan agama yang masa muka, tengok orang pun rasa tak suka, bukan macam tu. Bukan Islam macam tu. Ada tempat yang dibenarkan syarak untuk mukhalatah, yakni masa tawaf itu memang harus ataupun tidak jadi haram campur laki-laki dan perempuan. Ada keadaan. Tengok Islam, macam mana kita nak asingkan laki-laki dan perempuan apabila kita tawaf. Itulah saat yang dibenarkan oleh syarak bercampur laki-laki dan perempuan. Tapi dalam keadaan-keadaan yang boleh diasingkan, memang kena asingkan. Kalau majlis pernikahan kan orang tak campur, laki sebelah, perempuan sebelah, atau dalam setengah majlis kenduri kahwin pun ada yang mengasingkan. Ini bagus, sebab boleh diusahakan. Cuma masa tawaf tu memang tak boleh nak diasingkan. Itu saat yang mukhalatah itu adalah dibenarkan syarak masa kita tawaf. Kan masa kita tawaf kan bercampur, sebelah kita perempuan, sebelah sini perempuan, belakang depan perempuan. Begitu juga, begitulah masa tawaf kan. Boleh bayangkan macam mana. Memang susah nak dihindarkan. Masa kemuncak haji itu bagaimana ramainya orang. Dan dikala kita tawaf tu tidak adalah perasaan yang buruk. Ada mana ada orang ada perasaan yang buruk masa tawaf, nak buat benda yang bukan-bukan kan. Kita kan semua tumpukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan akan dapat haji mabrur. Tawaf tu satu daripada rukun haji kan. Tak ada orang ya, tak ada orang yang hati yang baik tiba-tiba masa tawaf tu ada benda yang tidak baik dalam diri dia. Walaupun dia ramai-ramai sampai berlanggar-langgar laki-laki perempuan, tak ada orang yang kesana. Kalau orang tu benar-benar mengharapkan keampunan daripada Allah dengan kerja haji ataupun umrah dia, ada perasaan tak baik masa dia tawaf. Tengok bagaimana. Tak ada orang yang pelik-pelik lah di situ, nak buat benda yang tak baik-baik. Kita disunatkan menzahirkan kegembiraan dan keseronokan dan berhibur dengan hiburan yang berakhlak dan jauh daripada dosa. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau menghantar seorang pengantin perempuan kepada pengantin lelaki daripada golongan Ansar. Nabi SAW bertanya, "Wahai Aisyah, tidak ada hiburankah? Sesungguhnya orang Ansar sukakan hiburan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah, bab kitab nikah, bab para perempuan menghantar pengantin perempuan kepada suaminya. Hadis nombor 4867. Cuma dia tidak bawa matan, dia punya matan bahasa Arabnya lah. Dia cuma terjemahkan terus, sebab hadis ni agak panjang. Yang ini kita ulang. Diriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau menghantar seorang pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Ni Aisyah ni kira dia pengiring lah, pengiring kepada pengantin perempuan. Nak dia hantar pengantin perempuan tu kepada pengantin laki-laki, yang pengantin itu daripada golongan Ansar. Nabi SAW bertanya, "Wahai Aisyah, tidak ada hiburankah?" Nabi kata tak ada hiburankah? Makna tidak adakah gendang-gendangkah? Ataupun tidak adakah nasyid-nasyiddkah? Nabi tanya begitu. Sesungguhnya orang Ansar sukakan hiburan. Nabi kata biasanya orang Ansar tu dia suka hiburan. Jadi adalah keharusan
untuk berhibur masa akad nikah dengan hiburan yang tidak terkeluar daripada syariat lah. Walau bagaimanapun nyanyian yang gila-gila, dia sebut ni, bukan saya sebut tuan, nyanyian yang gila-gila. Ni nampak macam kasar tapi penulis yang tulis. Walau bagaimanapun nyanyian yang gila-gila membawa kepada maksiat dan kejahatan, menceritakan kecantikan dan membawa fitnah dan membangkitkan hawa nafsu, tidak ragu-ragu lagi ia adalah haram di majlis perkahwinan dan di tempat lain. Ya, ini lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang membawa kejahatan, nyanyian-nyanyian yang ada maksiat, nyanyian-nyanyian yang memuja-muja manusia. Ini adalah nyanyian yang haram. Dan nyanyian yang menceritakan kecantikan manusia melampau-lampau. Dan juga kadang-kadang penyanyi itu penyanyi yang perempuan, sedangkan orang menyanyi ini, orang perempuan itu memang dilarang untuk bernyanyi di khalayak ramai. Dan kadang-kadang perkara itu boleh membangkitkan hawa nafsu. Dan jelaslah kata pengarang ianya adalah haram di majlis perkahwinan dan juga di tempat lain pun adalah haram. Jadi kena bataskan di antara yang dibenarkan syarak dan juga di antara yang tidak dibenarkan syarak. Dan di antara sunat nikah ni, sunat akad nikah, yakni yang keempat, membaca doa semasa melakukan persetubuhan. Apabila sudah bernikah, pasangan nak bersetubuh tu sunat bagi dia membaca doa. Suami disunatkan membaca doa semasa bersetubuh dengan isterinya atau sewaktu berazam untuk bersetubuh. Dan suami, bilakah doa ini sunat dibaca? Yakni laki-laki, suami dan isteri sunatlah baca semasa bersetubuh ataupun semasa berazam untuk bersetubuh. Nak mulakan bersetubuh tu baca doa. Doanya berbunyi Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Yang bermaksud dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki, yang anak yang kamu berikan kepada kami. Di antara doanya, doa yang pendek. Dan ada lagi doa ni agak panjang sikit. Ni kena sabarlah baca doa ni. Kan nak bersama isteri kena sabar baca doa dulu. Pesan kepada anak-anak kita, sabar dulu, baca doa dulu. Kalau tak sabar yang panjang, pendek, ada yang pendek. Dan bismillahi Allahumma jannibni syaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kalau tak apa, tampal kat dinding, baca doa dulu. Kan sabar-sabar. Doa yang lain pun yang panjang. Sabda Rasulullah SAW, "Lau anna ahaduhum idza arada an ya'tiya ahlahu qala Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu syaitanu abadan." Ini dia punya hadisnya. Hadisnya, doa itu daripada hadis ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab wudu, bab membaca bismillah dalam semua keadaan dan semasa jima. Hadis nombor 141, dan Imam Muslim dalam kitab nikah, bab kata-kata yang disunatkan ketika jima. Hadis nombor 1434 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang mana hadis ini riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ni adalah sahabat yang memang hebatlah. Dia adalah merupakan ahli tafsir, sahabat daripada kalangan ahli tafsir, mufassirin. Yang mana seperti yang biasa kita tahu, Ibnu Abbas ni dia dapat kehebatan ni di antara barakah doa Rasulullah SAW. Nabi kata bagaimana, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, yakni Allahumma faqihu fid din, yakni fahamlah dia dalam perkara agama. Agama di situ adalah Al-Quran lah, tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu
agama di situ adalah hukum akam. Wa 'allimhu ta'wil, dan juga alimlah dia ta'wil. Ta'wil di situ adalah ilmu tafsir. Ta'wil ni ada dua. Satu, ta'wil yang berkenaan dengan ta'wil berkenaan ayat-ayat mutasyabihah. Itu ta'wil juga. Ta'wil yang menunjukkan kepada ubah makna sahaja. Satu bentuk ta'wil lagi adalah tafsir. Ta'wil ni ada dua pengertian. Satu, ubah makna yang sesuai kepada Allah, ta'wil berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabih. Dan juga ta'wil yang kedua berkenaan dengan tafsir. Tafsir itu maknanya panjang lebar lah ta'wil. Dan dimaksudkan dengan ta'wil di sini bukan ta'wil yang pertama tu, yakni makna memaknakan kepada satu makna yang satu makna yang memuliakan Allah. Bukan yang tu. Ta'wil di sini ada tafsir. Makna tafsir ta'wil ini adalah doa Nabi kepada Ibnu Abbas agar Ibnu Abbas tu diberi ilmu tentang tafsir, di mana madrasah tafsir Ibnu Abbas di Mekah. Kalau kita pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kubur dia saya pernah pergi. Lupa dah pula. Saya pernah pergi ke kubur dia, saya lupa dah, kat Masjid Putih tu. Yang Nabi pernah kena balik batu mana? Taif, Masya Allah. Kita pernah pergi tahu dah, Taif. Taif. Kubur Ibn Abbas di Taif. Naik bas lebih kurang 80 km boleh pergi Taif. Di Taif. Di antara ulama kita yang kubur dia dekat dengan Ibn Abbas tu, Syekh Daud Qatani. Syekh Daud Qatani, satu ulama besar Nusantara kita. Nak duduk dekat dengan kubur sahabat ni bukan jalan-jalan orang lah. Syekh Daud Qatani ulama besar. Digelar masa zaman Uthmaniyah, dia dapat gelaran Al-Alim Al-Alamah, Al-Arif Ar-Rabbani, dua gelaran. Al-Alim Al-Alamah itu maknanya faqih dalam fiqh. Al-Arif Rabbani itu dia alim dalam bidang tasawuf. Satu ulama yang hebat. Nak dapat gelaran itu maknanya dia kena ada ilmu lah. Kalau zaman sekarang gelaran-gelaran tertentu lah. Zaman tu gelaran itu. Al-Alim Al-Alamah, Al-Arif Rabbani, dua gelaran. Tengoklah kitab-kitab karangannya banyak kan. Jadi kita lihat semula makna hadis ini. Hadis berkenaan dengan doa ni. Jika seorang lelaki ni menyetubuhi isterinya dan dia berdoa dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang kamu berikan kepada kami. Maksud rezeki itu adalah anak. Jika ditakdirkan dia mendapat anak hasil persetubuhannya itu, maka anak itu tidak akan dimudaratkan oleh mana-mana syaitan selama-lamanya. Ini dia punya doa ni lah. Dengan doa ini anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan selama-lamanya. Yang kelima, sunat akad nikah yang kelima, mengadakan walimah, yakni kenduri kahwin. Walimah, sunat mengadakan walimah. Mengadakan kenduri kahwin adalah sunat. Kita akan membincangkan perkara ini secara lebih terperinci. Kita ni pengarang ni lah akan membincangkan tentang walimah, yakni kenduri kahwin secara terperinci. Ini adalah 6 atau 5 sunat yang disunatkan, sunnah yang disunatkan untuk kita lakukan masa akad nikah. Ada 5 perkara. Dah syak belum kan? Belum syak. Nampak ni? 5 minit? Belum lama lagi. Kita lihat tajuk yang lain pula. Tajuk baru, walimah, kenduri kahwin. Walimah tu kenduri. Maksud walimah. Malam ni kita tengok apa maksud walimah. Sekarang orang pun dah banyak guna perkataan walimah kan, walimah. Dulu perkataan qada hajat. Qada hajat kan, zaman dulu qada hajat. Ingat kad jemputan qada hajat. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, qada hajat tu maknanya dalam bab berak kencing tu. Qada hajat tu dalam bab perbincangan, dalam bab berak kencing, qada hajat, menunaikan hajat. Ni tak salah kalau kita guna pun, sebab cuma dia tu tajuk itu untuk
bahagian tunai hajat-hajat tu berak kencing. Ni. Tapi sekarang dah ubah guna walimah. Jadi tak apalah, ada peningkatan, ada improvement. Maksud walimah. Walimah berasal daripada perkataan al-walmu. Al-walmu maksudnya perjumpaan. Kita fahamlah. Walimah tu dia perkataan al-walmu maksudnya perjumpaan. Dinamakan walimah kerana kedua-dua pengantin bertemu di sini. Di manakah dinamakan walimah? Ini dua-dua pengantin bertemu di sini masa majlis nikah itulah, ataupun majlis walimah. Maksud walimah yang disebut dalam kamus ialah makanan untuk kenduri kahwin atau semua makanan yang dibuat untuk memanggil orang atau untuk selainnya. Begitu juga walimah dalam kamus menyebutkan makanan kenduri kahwin ataupun jenis apa saja majlis-majlis yang ada makan-makan, memanggil orang untuk makan-makan, dipanggil walimah juga. Urus tu masuk urusan. Walimatul urus mana urusan makan-makan. Boleh jugalah. Ataupun walimatul urus mana urusan perjumpaan. Urus. Hukum walimah. Sekarang kita nak tahu apa hukumnya. Hukum walimah tu apa hukumnya? Hukum walimah ialah sunat muakkad kerana ia sabit daripada Nabi SAW secara perkataan dan perbuatan. Antaranya hadis-hadis yang bermaksud hukum walimah tu sunat muakkad. Sunat ni ada dua, muakkad, ghairu muakkad. Muakkad ni pahalanya menghampiri wajib tetapi tuntutannya sunat. Ghairu muakkad biasalah yang kita faham tu, yakni buat berpahala tinggal tidak berdosa. Tu ghairu muakkad. Mana muakkad? Apa yang ulama-ulama memahami dia sampai kepada martabat muakkad yang dituntut. Sebab apa? Dia memang biasa Nabi buat, ataupun tekanan ataupun saranan daripada Nabi tu jelas sangat-sangat, tapi dia bukan wajib. Kalau ghairu muakkad tu kadang-kadang Nabi sebut, maknanya sunnah tu sunnah qauliyah, tapi kadang Nabi tak buat. Memangnya belum tentu dia sebagai muakkad. Contohnya sunat muakkad, solat witir, solat sunat witir Nabi buat dan Nabi sebut, sehingga Nabi bermusafir pun Nabi solat witir, maknanya muakkad. Antara dalilnya, antaranya hadis-hadis yang bermaksud Nabi SAW mengadakan walimah sempena perkahwinannya dengan seorang isterinya dengan 2 cupak barli. Nabi pernah mengadakan walimah, ada makan-makannya dengan cupak barli. Hadis ini riwayat Bukhari dalam kitab nikah, bab orang yang mengadakan walimah kurang daripada seekor kambing, hadis nombor 4877. Maknanya 2 cupak barli pun boleh buat makan-makan. Penting makan-makan. Cuma dalam masyarakat Melayu kita tu mesti nak besar-besaran lah, kan. Ada daging, ada ayam, ada rendang, ada macam-macam. Barulah nampak makan baru kenduri kahwin. Tapi kalau setakat biskut lemak tak jadi. Sebab kalau tengok di sini Nabi buat 2 cupak barli, tiba-tiba kita buat kenduri kahwin biskut lemak je. Biskut lemak, ini apa ni? Majlis kematian ke apa orang kata. Padahal makan-makan, tak apa makan-makan. Sebab masyarakat kita kalau majlis kahwin tu mesti grand, besar-besaran. Ada kemah 10 contohnya. Lepas tu dagingnya macam-macam jenis masak. Lepas tu ada pula lagi aiskrim, macam-macam kan. Sekarang aiskrim satu trend baru pula. Majlis kahwin ada aiskrim. Bukan kanak-kanak, orang tua pun beratur aiskrim. Okey, bukan salah kan, bukan salah, tapi tak apalah. Sebab apa, gembira kan. Cuma yang tak beratur tu biasa orang ada penyakit kecemasan, dia tak beratur sama aiskrim. Allahu Akbar. Jadi seronok juga dunia kita kan. Tadi saya ada walimah di Kelang, di hotel. Orang buat di hotel. Zaman sekarang hotel saja, orang banyak duit orang sekarang kan, di hotel. Pusing-pusing saja di hotel. Tapi nasib ada wis paki naik atau macam-macam ada ni makanan kata. Nabi SAW mengadakan walimah sempena perkahwinannya dengan Safiyah binti Huyai Al-Aqtab radhiyallahu anha dengan
Sawit sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum dan barley dan kurma. Ini kira grand sikit lah. Nabi SAW pernah bernikah dengan Sofiyah binti Huyai. Dia adalah merupakan anak pemimpin Yahudi. Huyai Al-Aqtab ni pemimpin Yahudi, di mana Sofiyah ni ditawan dalam peperangan tu kan. Nabi merdekakan Rasulullah SAW dan menikah dengan Nabi. Dan dia adalah isteri Nabi yang cantik lah. Orang Yahudi ni biasa dia jadi cantik. Dan setengah daripada isteri Nabi SAW ada cemburu sikit lah sebab dia cantik. Biasalah cemburu. Di mana dalam pernikahan ini Rasulullah ada makan atau menyediakan makanan sawit sejenis makanan dibuat daripada tepung gandum dan barley dan kurma. Hadis di mana dalam hal ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab nikah bab hadis-hadis mengenai walimah hadis nombor 1095. Imam Abu Daud dalam kitab makanan bab sunat mengadakan walimah ketika berkahwin hadis nombor 3744. Imam Ibn Majah dalam kitab nikah bab walimah hadis nombor 1909. Sesungguhnya Nabi SAW mengadakan kenduri perkahwinannya dengan Zainab radhiyallahu anha dengan roti dan daging. Ini pun keren juga, berbanding dengan barley tadi. 2 cupak barley, ini roti dengan daging, mana ada cicah lah. Tapi orang Arab ni bukan buat kari macam kita. Yang biasa dia punya daging-daging bakar-bakar gitu. Yang ini dalam perkahwinan ini Nabi SAW menyediakan makanan masa sempena perkahwinan Zainab dengan roti dan daging. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab nikah bab perkahwinan Zainab dan sabitnya walimah perkahwinan hadis nombor 1428. Baginda Rasulullah bersabda kepada Abdul Rahman bin Auf. Hadis pertama, kedua, ketiga tu adalah hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Mana Nabi berkahwin, ada dia punya makan-makan. Yang kedua, yang kedua ni, yang keempatnya hadis yang keempat ni hadis yakni sunnah qauliyah. Nabi sebut. Itu dia panggil, maknanya dengan banyak hadis begini ulama memahami dia ada satu sunat, tapi sunat muakkad. Baginda Rasulullah bersabda kepada Abdul Rahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Azan ni.
Kita sambung sikit insyaAllah. Yang hadis tadi, baginda Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Buatlah walimah, buatlah makan-makan kenduri nikah ni walaupun dengan seekor kambing. Yang mana dalam hal ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah bab walimah walaupun dengan seekor kambing, hadis nombor 14872, dan Imam Muslim dalam kitab nikah bab mas kahwin dan diharuskan dengan mengajar Al-Quran, hadis nombor 1427. Sikit lagi, kadar walimah, berapa banyak kadar walimah, macam mana besar ke kecil, berapa dia punya nilainya. Kadar walimah, kadar minima bagi orang kaya ialah seekor kambing, dan tidak ada kadar maksima dalam mengadakan walimah bagi orang miskin. Kadarnya adalah makanan yang dia mampu. Mana kadar minima ni bagi orang kaya seekor kambing, orang kaya. Banyak ada hadis Nabi menyuruh, menggalakkan, menganjurkan kepada Abdurrahman al-Auf, yakni buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Satu masa Nabi melihat Abdurrahman al-Auf tu nikah, Nabi kata buatlah walimah dengan seekor kambing. Abdurrahman al-Auf ni dia orang kaya, mana seekor kambing tu kadar dia sebagai orang kaya seminimanya lah. Dan tidak ada batasan maksimum. Mana kalau orang tu mampu untuk buat walimah banyak dengan nilai yang tinggi, terpulang kemampuan masing-masing. Dan apabila ada makan-makan tu, jangan dilupakan orang miskin, jangan dilupakan orang fakir, jangan dilupakan anak yatim. Itu yang kadang-kadang kesalahan, kalau buat makan-makan hanya ajak orang kaya-kaya saja. Dan juga kadang-kadang walimah itu pula ada kesombongan, itu haram lah pula. Asalnya sunat Rasulullah. Dan kadang-kadang pilih pula, yang kenduri itu tak ajak orang miskin, milih-milih orang kaya-kaya setaraf sahaja. Jangan. Sebab kadang-kadang sebab apabila buat walimah pernikahan kita, makan-makan kenduri itu, dia dah ada dia punya bajet. Bajet tu jadi masalahnya. Yang biasa kadang-kadang ada orang cakap tak balik tak pulang modal lah ustaz. Kenapa? Meniaga ke apa? Mana dia tak boleh, tak ada istilah berniaga sebab begini. Sebab ada hadis-hadis yang mencela orang yang buat kenduri ni, dia tak jemput orang-orang miskin. Mana dia panggil jemput orang-orang yang setara. Ada sebab yang tertentu lah mungkin. Kalau orang kaya-kaya tu dia gambarnya bila gambarkan dalam sampul tu mungkin banyak keping. Jangan lupa kadang-kadang orang kaya pun miskin juga kadang-kadang. Tak banyak keping juga kadang-kadang. Kadang-kadang orang yang tak kaya tu kadang lebih murah, kadang-kadang bukan semua lah macam tu. Kadang-kadang orang yang tak kaya tu dia murah nak bersedekah. Ada juga. Bagi orang miskin kadarnya ialah makanan yang tidak mampu. Waktu walimah, waktu kenduri adalah luas dan panjang. Waktu walimah tu bila? Luas dan panjang, muasya' dia panggil. Iaitu dari berlakunya akad hinggalah selepas persetubuhan. Mula daripada akad sehingga selepas persetubuhan, waktu untuk boleh lakukan kenduri itu, walimah. Walau bagaimanapun, waktu yang paling baik iaitu selepas persetubuhan. Ini kerana Nabi SAW mengadakan walimah untuk perkahwinannya dengan isteri-isterinya selepas persetubuhan. Ini yang Nabi buatlah. Nabi bernikah, lepas tu Nabi buat kenduri walimah bila? Selepas Nabi jima' dengan isterinya. Hadis-hadis semua ni perkahwinan Nabi SAW mengatakan bahawa setelah Nabi SAW menjadi pengantin, barulah baginda mengajak orang ramai. Hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab nikah bab walimah adalah hak yang perlu ditunaikan, dan Imam Muslim dalam kitab nikah
Bab kelebihan membebaskan hamba perempuan kemudian mengahwininya. Ini hadis ni riwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim, bagaimana Nabi SAW membuat walimah selepas melakukan persetubuhan dengan isterinya. Walaupun sebegitu bolehlah, tidak bersetubuh lagi pun lepas nikah tu boleh buat walimah. Saya tu hari ada satu kenduri, anaknya dah kahwin 2 tahun dah baru buat kenduri. Sebab apa? PKP. Dah dapat cucu. Tak apalah, tak nak jangan, sebab Nabi pernah buat juga walimah selepas jima'. Jadi okeylah juga. Penting ada walimah 2 tahun lah. Sekali dinikahkan serentak 2 orang anak. Yang anak yang tu dah dapat cucu, yang tu lepas tu yang baru tu barulah nikah. Mana tidak mengapa. Pentingnya ada walimah. Jadi insyaAllah kita akan sambung hukum menghadiri walimah, macam-macam hukum lagi lah. Sebab apabila walimah ni dia punya anjuran tu banyak sangat hadis, sehingga sampai martabat sunat muakkad. Jadi hukum pergi tu bagaimana? Kalau dijemput ada hukum dia. Allahu'alam, mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.